kunut dalam subuh. Baik, ulama khilaf juga tentang hukum membaca kunut dalam solat subuh. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menganggap kunut dalam solat subuh adalah sunnah berdasarkan hadis Anas bin Malik. Imam Abu Hanifah dan juga Ahmad menganggap bahawa kunut dalam salat subuh secara tetap ini tidak sunnah kerana hadis-hadisnya hadis yang lemah. Bahkan seorang alim besar dalam mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam saya tak ingat dalam kitab apa Ibnu Hajar sebut, dalam Talkhis Al-Habir, Ibnu Hajar dalam Talkhis Al-Habir, apabila dia bahaskan hadis-hadis kunut salat subuh, kata Ibnu Hajar kesimpulannya hadis Anas bin Malik tentang kunut secara tetap dalam solat subuh ini adalah hadis yang mudtarid. Mudtarid ni maksud dia hadis yang saling bercanggah antara satu sama lain. Jadi Ibnu Hajar menganggap bahawa hadis-hadis kalau dikumpul, kalau bab hadis yang paling kuat adalah Nabi tak buat secara tetap, melainkan riwayat Anas. Dan riwayat Anas juga macam berbeza-beza. Az-Zailai seorang alim besar mazhab Hanafi, dia tulis kitab Nusubur Rayah. Dia juga buat kesimpulan yang sama. Contoh kalau belajar hadis, kita kena faham ada dia panggil ulama hadis dalam mazhab. Maksudnya mereka duduk dalam mazhab tapi mereka hebat dalam hadis. Kadang-kadang kalau mazhab mereka sedikit hadis dhaif, mereka akan tegur sendiri. Dalam mazhab Syafi'i siapa? Antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam mazhab Hanafi siapa? Antaranya Az-Zailai. Ini semua orang-orang yang hebat dalam hadis. Jadi berkaitan dengan kunut, pertama sekali kita kata dia khilaf. Kalau tanya mana yang kuat pada pandangan saya, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang paling kuat di sudut hadis, Nabi tidak membaca secara tetap. Khilaf antara Syafi'i dan Ahmad. Baik, apa pandangan kita? Kalau kita kata kunut itu sunnah, kalau kita berpegang dengan mazhab Syafi'i, kita buatlah. Solat jemaah ke, solat sendiri ke, kita buat kunut. Kalau kita berpegang dengan mazhab Syafi'i. Kalau kita berpegang dengan mazhab Hambali ataupun Hanafi dalam bab ni, ataupun kita bila kaji-kaji hadis, kita kata aku rasa hadis kunut ni tak kuat kot. Apa kita buat? Bila imam baca, kita duduk diam-diam lah. Sebab pada kita dia tak sunnah. Boleh tak kita sujud siap-siap? Tak apa imam, kau baca kunut, aku sujud, nanti kau datang. Tak boleh macam tu. Kita tunggu dengan dia. Dia baca, kita duduk tunggu. Pada habis, dia sujud, kita pun sujud. Kalau kita ikut Hambali dan Hanafi, ataupun kalau kita kata kunut tu tak kuat. Kalau kita nak pilih pandangan diplomasi, imam baca, aku pun baca. Imam tak baca, aku pun tak baca. Berdasarkan hadis, ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Pun boleh juga. Imam tu baca, kita baca. Imam tak baca, kita tak baca. Kalau kita pegang kata kunut ni tak dibuat secara tetap, tapi tiba-tiba kita kena jadi imam, bawa kereta apa ke, kita macam pakcik-pakcik kita lah, pakai kepiah, pakai jubah, orang tolak jadi imam sembahyang subuh, belakang 40 jemaah. Kita fikir kalau aku tak baca kunut punah ni, memang lingkup. Kita pun baca kunut, menghormati mazhab jumhur, itu pun boleh. Jadi tuan-tuan, banyak pilihan dalam bab ini, banyak pilihan. Cuma begitulah, kalau kita sendiri rasa tak kuat, imam baca, kita duduk diam. Kalau kita jadi imam, kita bacalah menghormati mazhab setempat. Semua pilihan itu adalah luas dalam bab ini kerana dia adalah perbezaan yang mu'tabar dalam mazhab. Wallahu ta'ala a'lam.